Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Ustazah Munazzahah binti Zulkifli dan juga kepada rakan-rakan sekelas yang sedang menonton video pembentangan kami pada hari ini. Kami daripada kumpulan 7 yang diberikan tema masyarakat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya pada hari ini. Yang pertama, Muhammad Amirul Aiman bin Sanur Piadin dengan nombor kehadiran 08. Yang kedua, Luqman Nur Hakim bin Abdul Jalil dengan nombor kehadiran 06. Dan saya sendiri, Nurul Syamimi Syahira binti Abdul Fitri dengan nombor kehadiran 23. Masyarakat. Pasti sudah tidak asing bukan dengan kita semua berkaitan dengan perkataan masyarakat. Tetapi adakah kita tahu menurut Islam dari segi bahasa dan juga istilah masyarakat itu apa? Masyarakat dari segi bahasa merupakan serapan bahasa Arab dengan ejaan asalnya mim, shin, alif, ro, kaf, ta. Berakar daripada kata kerja syarakah yang diartikan sebagai berkongsi. Manakala pula dari segi istilah merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang menunjukkan kepada pergaulan hidup. Keseluruhan hubungan sosial yang menggambarkan rakyat adalah sebuah negara. Bagaimana dengan konsep masyarakat pula? Konsep masyarakat adalah masyarakat ini konsepnya dia hidup dalam keadaan yang berkelompok dan berkongsi budaya yang sama serta peraturan yang sama. Yang kedua, konsep masyarakat ini dia punya matlamat dan kepentingan dia adalah dalam sebuah masyarakat yang sama. Dan dalam sesetengah keadaan ia menggambarkan rakyat mewakili sebuah negara dan bangsa. Baiklah, seterusnya kami akan membawakan beberapa dalil Al-Quran yang berkaitan dengan masyarakat. Yang pertama sekali, saya akan membacakan potongan ayat daripada surah Al-Hujurat ayat 10 muka surat 516. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu, damaikanlah antara kedua saudaramu, yakni yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya. Seterusnya bagi tafsiran ayat pula adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara sebab mereka itu satu dalam keimanan. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudara yang sedang berselisih atau bertikai satu sama lain dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, antara lain mendamaikan kedua golongan yang saling bermusuhan itu agar kamu mendapat rahmat persaudaraan dan juga persatuan. Maksudnya di sini, jika kita mendamaikan di antara dua saudara yang sedang berselisih faham, di situ kita akan mendapat satu rahmat persaudaraan dan juga persatuan. Maksudnya kita tidak akan rugi jika kita mendamaikan di antara dua saudara yang sedang berselisih. Baiklah, berikutnya dalil Al-Quran daripada surah Al-Hujurat juga ayat 13 muka surat 517. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun qadir. Sadaqallahul azim. Artinya,
Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Baik, bagi penafsiran ayat pula surah Al-Hujurat ayat 13 yang sebentar tadi saya bacakan menerangkan bahawasanya, dengar baik-baik, semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbezaan antara satu suku dengan suku yang lain. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenali antara satu dengan yang lain. Dan juga yang paling penting adalah saling membantu antara satu dengan yang lain. Yang kedua yang ditekankan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini bahawasanya Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongannya dengan memperlihatkan keturunan, kekayaan dan juga kepangkatan. Kerana sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Jadi rakan-rakan sekalian, jika kita lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini menekankan dua perkara yang paling penting. Yang pertama, tujuan manusia itu diciptakan. Yang kedua, golongan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukannya dari segi keturunan, kekayaan maupun juga kebudayaan ataupun bangsa ataupun suku. Itu tidak melambangkan bahawa mulia tingginya darjat kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang melambangkan kemuliaan kamu di sisi Allah itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk membuatkan rakan-rakan semua lebih faham berkaitan dengan masyarakat, kami membawakan satu isu yang melibatkan masyarakat, iaitu ideologi rasis yang akan dibawakan oleh sahabat saya sebentar lagi, Muhammad Luqman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Luqman Nur Hakim bin Abdul Jalil. Nama matrik SD 19312251. Okey, saya ingin menyambung pembentangan pada hari ini, iaitu isu yang melibatkan masyarakat, iaitu rasis ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut racism. Okey, seperti mana yang sahabat-sahabat dan ustazah dapat lihat di slide, ini adalah definisi racism. Menurut bahasa, racism bermaksud bersikap prejudis, diskriminasi atau antagonis terhadap bangsa lain berdasarkan kepercayaan bangsa sendiri lebih mulia daripada bangsa lain menurut Kamus Oxford. Okey, kalau kita menurut bahasa, daripada bahasa, definisi bahasa racism ini, racism bermaksud prejudis atau diskriminasi. Okey, mereka ni orang yang rasis ni, dia pun mendiskriminasikan kaum lain, mendiskriminasikan kaum lain, menindah kaum lain atas dasar kepercayaan mereka, mereka lebih baik daripada kaum yang lain. Seperti mana yang dapat kita lihat pada hari ini, contohnya adalah perbezaan warna kulit. Perbezaan warna kulit seperti mana berlaku di luar negara kita, orang putih menindas kaum orang berkulit gelap, dan terjadinya macam-macam kejadian yang mana orang berkulit putih menindas kaum berkulit gelap, dan mereka menindas orang ni dengan kejam, serta ada yang kes terbunuh dan sebagainya. Okay, kita ambil pandangan menurut Islam. Fahaman rasism itu merupakan ciri-ciri manusia zaman jahiliah, dan kita sekarang dah ada teknologi, kita sekarang dah ada ilmu, Islam telah datang menerangkan kepada kita, dan Islam juga memberitahu bahawa fahaman rasism ni, fahaman yang mana mendiskriminasikan kaum lain ni adalah fahaman orang-orang yang jahiliah. Orang jahiliah ni adalah orang-orang yang bahasa kasar dia adalah orang yang bodoh. Macam tu. Okey. Kedatangan Islam telah membersihkan segala fahaman ini kerana ianya bertentangan dengan ajaran Islam. Okey, Islam datang dan membersihkan fahaman rasism ini. Maksudnya fahaman rasism ini bukannya ada pada waktu sekarang je, tapi dia ada sebelum mana Nabi SAW datang dan membawa Islam.
fahaman rasism ini telah ada lebih lama daripada tu. Fahaman yang mana mendiskriminasikan kaum lain ni dah ada lebih daripada beribu-ribu tahun, malah mungkin jutaan tahun. Memang dah ada fahaman sebegini. Dan Islam datang, dan Nabi SAW telah datang kepada kita membawakan kepada kita yang mana fahaman rasism ini tidak patut ada dalam kalangan manusia. Islam mengakui bahawa semua manusia yang dilahirkan adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membezakan adalah sifat ketakwaan. Seperti mana kita dapat lihat daripada sudut bahasa, orang yang rasis ini, mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain. Mereka menganggap kaum mereka lebih baik daripada orang lain. Maka di sini Islam mengakui bahawa semua manusia yang dilahirkan adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni semua dilahirkan tidak ada beza. Tidak ada yang mana mungkin dia rasa darjat dia lebih baik, mungkin dia rasa diri dia lebih comel, dia rasa diri dia ni mungkin diangkat lebih mulia. Maka di sisi Allah itu tidak ada apa-apa. Maka yang membezakan kita adalah apa? Yang membezakan kita adalah betapa kita ni bertakwa kepada Allah. Makin banyak takwa seseorang tu, makin dia itu kata sujud dan bertakwa kepada Allah, makin dia itu mulia di sisi Allah. Itulah yang sebenar-benar mulianya. Bukannya kita mengukur diri kita lebih mulia daripada orang. Bukan diri kita sendiri yang mengukur benda tu. Okey, saya masuk kepada isu semasa yang berlaku, iaitu bukan benda yang berlaku 20 tahun ataupun 10 tahun lepas, mungkin 5 tahun lepas. Tak, ini adalah benda yang berlaku tahun lepas. Tahun lepas 25 Mei 2020. Peristiwa kematian seorang lelaki berkulit hitam yang bernama George Floyd. Saya bacakan detail dia. Kematian seorang lelaki berkulit hitam yang tidak bersenjata. Ia ditahan dan lehernya ditindih dengan lutut oleh seorang anggota polis berkulit putih sehingga gagal untuk bernafas. George Floyd, 46 tahun, bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah restoran di Minneapolis. Ia ditangkap kerana dituduh bertransaksi dengan wang palsu sejumlah $20. Peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan, kejam dan layak untuk dikutuk sedalam-dalamnya. Apa yang kita boleh faham di sini adalah ini adalah orang kata kegiatan rasism yang tidak patut berlaku sama sekali. George Floyd, seorang lelaki berkulit hitam, dia ada buat salah tak? Mungkin salah dia adalah wang palsu. Dia bertransaksi dengan wang palsu. Tapi adakah patut dia dibunuh dengan begitu kejam? Adakah patut seorang manusia berbuat demikian kepada orang yang mungkin salah dia hanya sedikit, hanya mungkin betul ataupun mungkin tidak, dia bertransaksi dengan wang sejumlah $20? Maka inilah yang berlaku kepada orang di luar negara kerana mereka menindas orang-orang berkulit hitam. Dan ini juga disebabkan peristiwa George Floyd ini juga terjadinya peristiwa rusuhan Black Lives Matter pada 25 Mei selepas daripada kematian dia. Berlaku kekacauan di Minneapolis disebabkan kematian seorang lelaki berkulit hitam. Saya bawakan surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai dalil saya. Kenapa saya ambil ayat ini? Nanti saya akan terangkan kenapa saya ambil ayat ini sebagai rujukan saya, sebagai dalil untuk menghindarkan kita daripada terjadinya rasism ini. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan ataupun kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ini adalah tafsir ayat surah Hujurat ayat 6. Saya bacakan. Ayat ini menguraikan bagaimana berlaku dengan sesama manusia, termasuklah kepada orang fasik. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindarkan penyesalan akibat tindakan yang diakibatkan oleh berita yang belum diteliti kebenarannya. Dia awali dengan tuntutan bagaimana menghadapi orang fasik. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita yang penting, maka janganlah kamu tergesa-gesa menerima berita itu, tetapi telitilah terlebih dahulu kebenarannya.
Hal ini penting dilakukan agar kamu tidak mencelakakan satu kaum kerana kebodohan atau kecerobohan kamu mengikuti berita itu yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu yang terlanjur kamu lakukan. Okey. Di sini kenapa saya ambil ayat ini adalah kerana yang pertama, Joshua ini dibunuh kerana dia melakukan transaksi wang palsu sebanyak $20 hanya disebabkan transaksi wang $20 dan dia dibunuh. Adakah patut dilakukan oleh seseorang yang bertransaksi wang palsu? Mungkin dia berjual beli menggunakan wang palsu sebanyak $20, tapi adakah relevan dia dibunuh? Persoalannya di situ, adakah relevan dia dibunuh disebabkan transaksi wang $20? Okey, ayat ini menerangkan jika orang fasik datang kepada kamu membawa berita, maka telitilah. Supaya apa? Supaya Allah menerangkan di sini supaya tidak berlaku kekacauan sebegini. Kekacauan yang mana disebabkan satu berita yang kita tidak pasti berita itu betul atau tidak, kita mencelakakan satu kaum, maka terjadinya rusuhan. Dan bila terjadinya rusuhan, berlaku tak penyesalan? Maka berlaku penyesalan yang mana mereka sekarang makin bertambah buruk. Orang berkulit putih dan orang berkulit hitam makin buruk pergaulan mereka kerana berlakunya ketidakfahaman sebegini. Maka itulah kenapa saya ambil ayat Al-Quran ini sebagai dalil untuk dijadikan rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Aiman bin Sanur Fiadin. Nombor metrik di 19311893. Dalil yang seterusnya adalah surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Subhanallahul azim. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Baik, isi yang kita boleh lihat pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 ini, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk, iaitu wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka buruk kepada manusia yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda. Sesungguhnya sebagian prasangka, iaitu prasangka yang tidak disertai bukti dan tanda-tanda, itu adalah dosa. Maknanya di sini Allah memerintah kita untuk tidak bersangka buruk terhadap seseorang, lagi-lagi prasangka buruk yang tidak mempunyai bukti. Contohnya, kita berburuk sangka terhadap seseorang, kita mengatakan orang tersebut mencuri ataupun mengambil duit kita, namun kita tidak mempunyai bukti yang membuktikan orang tersebut mengambil atau mencuri harta kita. Jadi prasangka buruk kita tersebut dikatakan prasangka buruk yang tidak mempunyai bukti, dan ianya boleh dijatuhkan dan ianya dikatakan sebagai satu dosa. Isi yang kedua yang kita boleh lihat lagi adalah jangan memata-matai dan mencari keburukan. Allah melarang kita memata-matai dan mencari keburukan orang lain. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain yang sengaja ditutupi untuk mencemuhnya. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing, iaitu membicarakan aib sebagian yang lain. Jadi maknanya di sini Allah melarang kita untuk mencari kesilapan orang, lalu kesilapan itu kita sebarkan kepada orang lain. Kita membuka aib orang tersebut, kita membagi tahu, kita beritahu kepada orang yang lain tentang kesalahan yang orang tersebut lakukan. Jadi ianya diibaratkan sebagai satu ghibah, iaitu yang dipanggil sebagai ghibah, iaitu diibaratkan ghibah diibaratkan bagai memakan
bangkai saudaranya sendiri. Jadi kita mesti menghindarkan diri kita dari pergunjingan tersebut, iaitu membicarakan aib orang kepada orang yang lain, sebabkan perbuatan tersebut disamakan dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Pada ayat ini juga Allah meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat kepada orang yang bertaubat, dan juga Allah ini Maha penyayang kepada orang yang taat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat terhadap orang yang mahu bertaubat kepadanya. Allah adalah At-Tawwab, iaitu Dia mengizinkan taubat hambanya, lalu Dia memberi taufik kepadanya, kemudian menerima taubatnya. Allah Maha penyayang kepada orang yang kembali ke jalannya dan percaya kepadanya. Allah mengajak kita kepada sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk bertaubat kepadanya. Dalil yang seterusnya adalah surah Al-Ahqaf ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma 'amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Maksudnya, dan bagi mereka masing-masing dari puak jin dan manusia yang berbuat baik dan yang berbuat jahat disediakan berbagai peringkat balasan yang sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Dan ketetapan yang demikian ialah supaya Allah menyempurnakan bagi mereka balasan amal-amal mereka, sedang mereka tidak dirugikan sedikit pun. Baik, pada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-19 ini kita boleh lihat Allah beritahu pada hari akhirat nanti bagi setiap manusia, baik orang yang mukmin, iaitu orang yang baik, maupun orang yang buruk, iaitu orang kafir, akan diazab sesuai dengan perbuatan mereka sewaktu mereka masih hidup, dan juga mereka akan ditempatkan sesuai dengan amal kebaikan yang mereka lakukan sewaktu mereka masih hidup. Maknanya Allah akan bersifat adil pada hari akhirat nanti dengan menempatkan dan juga memberi azab kepada setiap manusia berdasarkan dan juga bergantung kepada amal kebaikan yang mereka lakukan sewaktu mereka masih hidup. Contohnya, jika seseorang itu sewaktu hidupnya dia banyak melakukan kebaikan seperti bersedekah, solat 5 waktu, taat perintah Allah dan juga sebagainya, maka Allah pada hari akhirat nanti Allah akan menempatkannya sesuai dengan amal kebaikan yang dia lakukan, yakni di syurga. Manakala bagi seseorang yang sewaktu hidupnya dia lebih banyak melakukan kemungkaran seperti melanggar perintah Allah, berzina, tidak solat 5 waktu, maka Allah akan menempatkannya sesuai dengan keburukan dia lakukan sewaktu hidupnya, iaitu di neraka. Jadi nampak di sini pada hari akhirat nanti Allah akan bersifat adil kepada setiap manusia, tidak kiralah orang tersebut adalah orang yang baik ataupun orang yang jahat. Jadi Allah akan bersifat adil pada hari akhirat tersebut. Seterusnya adalah sebagai nota ringkas, masyarakat Islam adalah berbeza dari masyarakat yang lain kerana mereka mempunyai kewajipan untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan menghalang manusia daripada melakukan perbuatan yang jahat. Di samping solat, puasa, zakat dan juga haji sebagai amalan yang wajib, umat Islam juga diwajibkan untuk mempraktikkan amar ma'ruf nahi mungkar. Perkara ini kita boleh lihat pada surah Al-Imran ayat yang ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Maksudnya, kamu umat manusia adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar,
dan kamu juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang kita boleh lihat pada surah Al-Imran ayat yang ke-110 ini? Ayat ini menunjukkan yang kita orang Islam ni adalah umat yang Allah telah jadikan sebagai umat yang terbaik di antara semua umat yang ada di dunia ini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat Islam, dianggap umat yang terbaik kerana mereka menyempurnakan diri mereka dengan iman yang menghendaki untuk melaksanakan segala perintah Allah. Di samping itu juga mereka menyempurnakan orang yang lain, mereka menyempurnakan orang lain dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka mengajak manusia kepada Allah dengan berjihad dan juga mengerah kemampuan mereka untuk mengembalikan manusia yang dulunya berada dalam kesesatan dan kemungkaran untuk kembali ke jalan Allah dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, kita umat Islam ni bukan sahaja kita menyempurnakan diri kita untuk menjadi seorang mukmin yang taat pada perintah Allah, yang mengerjakan semua perintah Allah, baik contoh solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan juga sebagainya. Malah kita juga mengajak orang yang lain untuk turut serta dengan kita untuk menyempurnakan diri mereka untuk menjadi mukmin yang taat pada perintah Allah. Jadi ini yang menjadikan kita ni umat Islam sebagai umat yang terbaik di antara semua umat yang ada di dunia, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Okay, kita sudah sampai pada kesimpulan ataupun penutup untuk pembentangan kami pada hari ini. Saya bawakan 2 ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran ini berkaitan dengan kisah rasism ini. Okey. Yang pertama surah Hujurat ayat 13. Okey. Kalau ustazah dan sahabat-sahabat yang lain dapat lihat di skrin, ayat ini adalah ayat yang kami gunakan pada permulaan ataupun pendahuluan slide kami tadi. Okey. Kenapa saya ambil balik ayat ini untuk dijadikan sebagai penutup bagi slide kami pada hari ini adalah kerana ayat ini menjawab juga tentang bagaimana seseorang tu dia diukur, bagaimana kemuliaan yang dia rasa diri dia mulia ni, bagaimana benda tu diukur. Maka saya akan baca sedikit daripada ayat Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Okey, maksud dia sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Okey, maksudnya di sini apa yang kita dapat lihat ialah mulianya diri kita ni bukannya mulia berdasarkan orang kata apa? Berdasarkan kita rasa diri kita handsome, kita rasa diri kita putih. Maka mulianya di sini adalah mulia di sisi Allah adalah kerana ketakwaan seseorang. Maka tidak ada bezanya bagi kita mendiskriminasikan kaum lain kerana kita rasa diri kita lebih baik daripada mereka. Maka mulia tu bukanlah diukur daripada rupa paras, bukanlah diukur daripada kecerdikan. Mulia itu bukanlah diukur daripada darjat seseorang itu di bumi ini. Maka mulia itu diukur di pandangan Allah, yang mana diukur daripada ketakwaan seseorang. Maka lebih banyak ketakwaan orang itu, lebih mulia dia di sisi Allah. Saya bawakan surah kedua bagi penutup untuk pembentangan kami pada hari ini, iaitu surah Ali Imran ayat 103. Saya bacakan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maksudnya, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Daripada ayat yang pendek yang kita dapat di sini, kita dapat tengok di slide ini. Ayat ni orang terdahulu, iaitu orang jahiliah pada masa dahulu, mereka ni bermusuh-musuhan, mereka ni saling berperang. Macam biasa, mereka ni saling duk kata kat orang ni, mereka ni bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati mereka. Bila Allah mempersatukan hati mereka, Allah turunkan nikmat. Allah menjadikan mereka ini bersaudara. Kerana kalau kita dapat lihat,
dimaksud dia, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Orang dahulu ni sebelum mereka menjadi saudara, mereka ni bermusuh-musuhan. Maka kerana nikmat Allah, mereka ni menjadi saudara. Okey, apa yang saya ingin tekankan di sini adalah untuk penutup kita pada hari ini, tidak perlu pun bagi kita untuk mendiskriminasikan kaum lain. Tidak perlu pun bagi kita untuk merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, mencetuskan perbalahan di antara kaum. Kerana ini adalah nikmat Allah. Persaudaraan yang kita rasa hari ini adalah disebabkan nikmat Allah, yang mana Allah turunkan nikmat itu daripada orang jahiliah dulu lagi sampai sekarang. Nikmat persaudaraan itu. Maka kalau kita dustakan nikmat ini, kita sama saja mengingkari apa yang Allah nak. Seperti mana dalam surah Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Allah berfirman dalam surah Ibrahim, mafhum daripada ayat itu ialah la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur dengan nikmatku, maka aku akan tambah. Dan jika tidak kamu bersyukur, wala in kafartum, jika kamu mengkufuri nikmat itu, kamu tidak bersyukur dengan nikmat itu, inna azabi lasyadid, rasakanlah azabku yang sangat pedih. Maka di sini sepatutnya bagi kita ini orang Islam tidak mendiskriminasikan kaum lain. Kita tidak menjadikan sebuah perbalahan di antara kaum, kerana kita mensyukuri dengan nikmat Allah. Kita sepatutnya bersyukur dengan nikmat yang mana Allah turunkan kepada orang jahiliah pada masa dahulu. Jika tidak kita bersyukur, maka kita kena menerima azab yang Allah telah janjikan dalam surah Ibrahim. Maka sampai di situ saja perbincangan kami pada hari ini. Yang baik dan yang sempurna itu datang daripada Allah, dan yang buruk ataupun yang ada kelemahan itu datang daripada diri kami sendiri. Kami memohon maaf jika ada kesalahan ataupun jika ada kelemahan daripada pihak kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.